Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Beralih kita pada pelajaran fiqh. Pergi kita dalam Masail 410. Atas apa yang disebutkan sini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa Sayyidina Muhammad. Duduk tahiyat bagi mazhab yang 4. Kata sini datang tajuk duduk tahiyat bagi mazhab yang 4. Iaitu disebutkan bagi dikata sini adalah semua duduk dalam sembahyang, duduknya adalah secara iftiras, iaitu duduk seperti duduk antara dua sujud. Adapun duduk bagi tahiyat awal, begitu juga dengan cara duduk iftiras, dan begitu juga dengan duduk istirahat bagi mazhab Imam Syafi'i. Dia kata dalam semua duduk yang dalam sembahyang ni, duduk-duduk yang ada dalam sembahyang, maka kebanyakan duduk dalam sembahyang tu caranya ialah duduk iftiras. Duduk iftiras itu nama dia. Ya, kalau kita kata macam mana caranya, seperti duduk antara dua sujud. Bila awak baca Rabbi firli warhamni warhamni warfa'ni, itu duduk awak duduk tu, itu cara itu namanya duduk iftiras. Sujud pertama, kemudian duduk, bangun, duduk, kemudian sujud kedua. Jadi duduk ada duduk, lepas sujud pertama ada duduk. Sebab tu dinamakan duduk antara dua sujud. Antara dua sujud. Sujud pertama habis buat, duduk sebentar, kemudian sujud kedua. Jadi sujudnya ada dua, antara dua sujud tu ada duduk. Itu duduk, yang kita duduk namanya duduk iftiras. Yang telah kita maklum, punggung kiri kita terletak di atas tepi kaki, tepi tumit kaki kiri. Tepi tumit kaki kiri. Manakala kaki kanan, tapak kaki kanan didirikan. Baik, itulah duduk pada semua duduk yang dalam sembahyang, seperti duduk antara sujud, duduk iftiras, duduk tahiyat awal, duduk iftiras, dan duduk istirahat. Ada duduk istirahat. Duduk istirahat tu apa? Duduk istirahat ni hanya pada mazhab Syafi'i, dan hukumnya sunat pada mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain dia kata tak ada duduk istirahat. Baik, macam mana duduk istirahat ni? Rakaat pertama awak dah habis, awak masuk sembahyang Allahu Akbar, habis baca semua, awak rukuk, lepas tu awak iktidal, lepas tu awak sujud, lepas tu duduk antara sujud, kemudian awak sujud kedua. Lepas sujud kedua awak nak bangkit rakaat kedua. Waktu nak bangkit sambil mulut baca Allahu Akbar, sambil badan bergerak, maka sebelum awak berdiri, bangun pada sujud kedua, awak duduk sekejap. Bangun, Allah, duduk sekejap, baru terus berdiri. Ya, kalau saya buat praktikal macam tadi, saya dah sujud, saya nak berdiri ni sekarang. Allah. Jadi saya angkat Allah, duduk ni, terus berdiri. Itu nama duduk istirahat. Duduk istirahat. Pada mazhab Syafi'i ada duduk istirahat. Pada mazhab lain tak ada. Ya, habis sujud kedua, begitu menongging bangun. Sujud kedua, Allah, terus dia bongkit. Dia nak bangun, Allah, punggung terus dia naikkan. Dia tak ada duduk lagi. Mazhab Syafi'i ada duduk istirahat. Cuma dalam mazhab Syafi'i selisih, duduk istirahat ni sunat ke tak sunat. Sebahagian ulama Syafi'iyah kata dia adalah harus. Ya, tetapi sebahagian ulama Syafi'iyah kata dia adalah sunat. Baik, itu kadang-kadang ada kita sembahyang ikut mazhab Syafi'i, tapi bila dalam duduk istirahat tak buat. Baik, jadi duduk istirahat ni adalah cara ni pun iftiras. Cara ni pun iftiras. Manakala duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir afdal dengan duduk tawaruk.
afdal dengan duduk tawaruk. Duduk tawaruk dah awak belajar. Bagi pengulangan ringkas, punggung kiri atas sejadah. Punggung kiri atas sejadah, bukan atas tumit kaki, atas sejadah. Manakala kaki kiri menyilang di bawah peha kanan. Kaki kiri menyilang di bawah peha kanan, dan tapak kaki kanan berdiri dengan jari-jari dibengkokkan. Itu duduk tawaruk namanya. Duduk tawaruk. Baik, dia kata afdal dengan syarat kalaulah tidak menyempitkan saf. Menyempitkan saf. Apa makna menyempitkan saf? Di sini nak ingat, bagi orang beramal, pakai akal dengan iman. Pakai akal dengan iman. Ya, baik. Apa yang kita pakai akal dan di mana kita pakai iman? Pertama, bila pakai iman, saf naklah rapat. Pasal itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saf nak rapat. Macam mana saf punya rapat? Bau kita dengan bau orang sebelah mesti sentuh. Kalau selagi tak sentuh, bermakna saf renggang. Jika mana awak orang sebaya. Lain kalau ada orang tu tinggi, awaknya pendek, mungkin tak dapat sentuh. Ya, jadi apa ni, bau dengan bau nak sentuh. Bukan kaki dengan kaki nak sentuh. Kaki nak lurus, tumit belakang dengan tumit orang-orang belakang semua nak sebaris lurus. Manakala bau mesti sentuh. Baik, bila bau sudah sentuh, orang semua sudah sentuh, makna saf rapat. Itu adalah wajib. Hukumnya wajib. Kenapa? Kalau saf awak tak rapat, sembahyang jamaah awak tak ada pahala jamaah. Sembahyang sah, pahala jamaah tak ada. Kalau saf awak tak rapat, awak kena azab. Awak kena azab. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tidak rapatkan saf, besok di hari kiamat dibangkitkan muka dengan muka monyet. Abah ubah muka dia jadi muka monyet. Dia tak dia orang pergi disko pun muka tak jadi muka monyet. Orang pergi naik kelab pun muka tak jadi muka monyet. Memang haram pergi naik kelab. Ya, joget dengan perempuan yang bukan mahram memang haram. Minum arak memang dosa besar. Tapi muka tak jadi muka monyet. Tapi apa pasal muka orang ni jadi muka monyet? Orang ni tak pergi disko, pergi masjid. Tapi bila pergi masjid, saf tak nak rapat. Buat saja dia. Itulah amalan yang jalan terus dan tak ada taubat, akhirnya mati. Maka besok dia bangkit, Allah ubah wajah dia tak jadi wajah manusia, jadi muka monyet. Awak tengok muka monyet macam mana, itulah. Jadi buat saf tu wajib rapat. Duduk tawaruk hukumnya sunat. Duduk tu wajib. Pesen duduk tu, pesen dia ada dua pesen, iftiras ataupun tawaruk atau ik'ad. Ada tiga pesen kat situ. Ya, maka pesen tu sunat. Tapi kita kadang-kadang nak kejarkan tawaruk, kita renggangkan saf. Sebab apa? Kalau rapat, nanti bila tahiyat akhir tak boleh duduk tawaruk. Tak boleh. Jadi akhirnya kita nak tawaruk, kita renggangkan. Ini yang saya kata tak pakai iman. Ya, awak sembahyang tak pakai iman. Awak kejar yang fadilat, awak tinggalkan yang wajib. Ni subhanallah. Macam kita lah, ada belajar agama tapi pergi melawat orang meninggal. Mana tak datang? Saya pergi melawat orang meninggal, dia ada jiran saya meninggal, saya pergi baca tahlil. Awak pergi buat yang sunat, awak tinggal yang wajib. Awak tak pergi melawat, tak berdosa. Awak tak pergi belajar fardu ain, dosa. Banyak kali dengar, banyak kali. Tapi bila kena hadiah hal, kita tetap tak nak ikut Allah dan Rasul. Tak boleh lah, ini kau belajar kan selalu, ni kau orang meninggal sekali-sekala. Apa salah apa? Kenapa? Kita buat fatwa sendiri. Sebab tu agama Islam hari ni jadi kecoh. Sebab kita di antara penyumbang yang jadi kecoh. Agama Islam jadi kecoh hari ni, awak tengok ISIS lah, JI lah, ya, Wahabi lah, Syiah lah, macam-macam kecoh ni. Ya, siapa dia punya penyebab? Kita. Apa sebab saya salah?
Awak punya salah awak tak nampak. Ya, salah awak salah kecil. Tapi bila saya buat, semua orang buat, 20 orang buat, yang kecil dah jadi 20. Akhirnya kat sana sini orang buat jadi banyak. Bila banyak dia jadi musibah dalam agama. Sebab tu Nabi doa wala taj'al fi musibah wala taj'al musibah fi dinina. Jangan jadikan musibah dalam agama kamu. Jangan jadikan musibah dalam agama kamu. Dalam agama jangan musibah. Pasal kita macam ni lah. Benda nanti bila sampai benda tu benda, kita tak kisah lagi mana cakap apa, cakap rasul. Kita kata kita nak keluar pandangan sendiri. Agama Nabi kita tu. Agama Nabi kita tu. Masa tak ada apa-apa, aku ikut Nabi. Aku ikut Nabi. Bila berlaku, Nabi nanti aku dulu. Subhanallah. Pergi merawat orang sakit, pergi merawat orang meninggal, belajar tidak. Sedangkan dalam hukum kata melawat orang meninggal ni, bila dia dengar khabar dia meninggal, boleh dia melawat seberapa hari? 3 hari. Tak boleh 3 hari pertama, hari kedua atau hari ketiga. Hari keempat baru jadi makhluk. Yang awak mesti nak pergi hari pertama tu kenapa? Awak tukang mandi ke? Subhanallah. Ini nampak? Ya. Jadi walaupun tukang mandi dia fardu kifayah, dia tak jadi fardu ain. Jadi ini yang kita kata, jadilah orang yang taat, benar-benar taat. Sebab tu aku ingatkan selalu hari Jumaat itu orang lelaki-lelaki diingatkan ke mimbar. Ittaqullah haqqa tuqatih. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Jangan kau takut masa ni je. Nanti bila masa lain datang, jadi tak takut. Buat sab wajib rapat. Duduk tawaruk sunnah. Dia tak boleh, dia nak duduk tawaruk juga, sab dia juga. Baik, satu. Kedua saya kata pakai akal tadi. Bila awak dah rapatkan sab, bila sampai nak tawaruk tak boleh, orang sebelah dah buat tawaruk dulu. Kaki kiri dia sudah terkeluar, akan menyilang bawah peha, dah terkeluar. Awak duduk nanti mesti duduk atas jari-jari kaki dia. Menyakiti orang dah. Pakai akal lah. Takkan awak tak ada perasaan punggung awak 4 kaki orang. Kan menyakitkan. Oh awak tak boleh. Ini tawaruk afdal. Menyakitkan orang kan berdosa. Menyakitkan orang berdosa. Sudah mengalah. Dia dah dapat tawaruk. Awak mengalah. Awak untuk istirahat. Baca tayat akhir. Baca tayat akhir. Subhanallah. Macam mana adalah para sahabat radhiyallahu anhu menunjukkan apabila perkara ni tak boleh buat dalam bab sunat, mereka tinggalkan biar orang lain buat. Kerana Allah menilai, walau awak tak buat, bukan mana awak tak dapat pahala yang besar. Awak jangan lupa, Allah sedang menilai hati awak. Awak ada memuliakan orang mukmin. Memuliakan orang mukmin itu besar pahala. Menggembirakan orang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila subhanallah Muhammad Al-Munkandir, Sayyidina Muhammad Al-Munkandir adalah saudara Siti Aisyah radhiyallahu anha, kerabat Siti Aisyah, sering keluar masuk rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, ummatul mukminin. Muhammad bin Al-Munkandir, saudara. Orang pernah tanya pada Muhammad Al-Munkandir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, tanya dia, apakah amalan yang paling kamu suka? Apakah amalan yang paling kamu suka? Jawab dia apa? Amalan yang paling aku suka menggembirakan orang mukmin. Gembirakan orang mukmin. Kerana pahala dia besar. Macam mana gembira orang mukmin? Contoh, katalah Hasan kasih saya 1 sal atau kasih saya cincin. Saya pakai depan Hasan, mesti dia gembira tak Hasan? Saya pakai depan Hasan. Apa saya pakai? Pasal Hasan kasih saya pakai. Hari Hasan tak ada, saya pakai cincin lain. Hari Hasan tak ada, saya pakai sal lain. Tapi bila ini nak pergi rumah Hasan ni, baik aku pakai. Pasal nanti dia nampak, mesti dia gembira. Itu amalan yang besar tu. Setidak-tidaknya itu, atau kita gembirakan, kita kasih dia buah-buahan, kita kasih dia hadiah, atau kita hormat dia, ya, atau apa pun kita panggil dengan panggilan yang menyenangkan dia. Itu semua
perkara menggembirakan. Bermakna awak hari ini ada buat amalan yang terbesar, menggembirakan. Cuma kita fikir, hari ini dah bulan 1, dah masuk berapa? 4 hari bulan ni. Jadi 4 hari bulan. Daripada pagi sampai malam ni awak dia gembirakan siapa? Semua yang duduk di depan saya tadi, masuk saya, siapa awak gembirakan? Fikir. Jawab sendiri lah. Cuba duduk diam fikir. Dengan siapa apa dia gembirakan? Awak cuma gembirakan diri awak ni. Baca Quran, awak zikir, awak semayang, awak puasa. Siapa awak gembirakan? Allah. Nak gembirakan ha? Satu orang mau gembira. Tiap-tiap hari nak kena gembirakan satu orang. Cara dia dah cakap tadi. Apa cara yang tadi? Ada kelebihan, beri dia hadiah. Tak ada kelebihan, gunakan perkataan, panggil dengan baik, senangkan hati dia, atau telefon tanya khabar dia, ya, doakan dia, subhanallah. Gembiralah orang tu. Subhanallah. Awak jumpa Zaki, saya doakan awak dalam sudut. Zaki gembira tak kau dengar tu? Itu nama gembirakan orang ha? Awak tak semesti nak kasih buah, kasih duit. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, jangan miss. Jangan miss. Subhanallah. Awak telefon kakak awak, kak, macam anak-anak saudara tadi pergi sekolah, buka sekolah, bilang selamat. Anak kakak awak, anak saudara awak tak? Anak saudara awak. Awak tanya kakak macam tuan semua. Awak tanya tu, awak ambil berat anak-anak buah. Kakak awak suka tak? Bagus adik aku ni. Dia tanya anak aku. Gembira dia. Gembira. Ini awak malam ni tak ada pun nak telefon. Mentang-mentang anak awak datang sekolah lagi. Anak awak datang sekolah, awak tak kisah anak orang ni, anak orang lain sekolah. Inilah kita punya amalan. Amalan yang tak baik bukan amalan orang salih, bukan amalan yang istimewa. Aduh. Jadi apa guna handphone ni? Dunia, handphone kita handphone dunia, bukan handphone akhirat. Ingat kata para ulama sufi, setiap barang dunia jadikan dia barang akhirat. Sebab itu Nabi SAW, satu ketika Nabi tanya pada Siti Aisyah radhiyallahu anha, selepas sembelih kambing, Nabi suruh bagi orang, suruh beri orang kambing yang sudah sembelih, bagi orang daging-daging. Lepas tu Nabi tanya, ya Aisyah, apa yang baki? Apa yang baki? Apa yang baki? Apa yang beleng? Saya kata, ya Rasulullah, yang beleng cuma peha kambing ni sikit. Semua dah kasih orang. Satu peha kambing je beleng. Itu je beleng. Kata Nabi, yang sebenarnya, yang beleng, yang kau bagi orang, itu yang baki. Yang peha kambing tu bukan itu. Faham? Bila awak bagi orang, itu awak punya tak akhirat. Yang awak simpan, itu bukan untuk awak di akhirat. Akhirat awak tak jumpa. Sebab dalam hadis kata Nabi, ya, Anas yaqulul mali. Ya, manusia kata hartaku. Nabi kata, apa tu harta? Harta tu apa yang kamu makan, habis begitu. Apa yang kamu pakai akan lusuh. Tapi apa yang kamu sedekah, itulah sebenar harta kamu. Itulah yang baki. Yang kamu simpan, kamu makan, itu bukan baki. Faham tak? Azman faham? Nabi tanya saya, apa yang bagi? Saya jawabkan, itu yang tinggal. Kata Nabi, tak. Yang tinggal yang engkau bagi orang, itu yang tinggal untuk kamu dalam kubur. Bila itba'i mayat, yang ikut mayat, salah kisah. Yang ikut mayat, 3 perkara. Malu, apa ni? Malu harta dia. Malu, amal dia. Ya, wa'artuhu, dan marwah dia. Yang kekal, wa'ya bekal wahid. Yang kekal dengan mayat, amal dia saja. Yang lain balik. Tengok ni ada telefon anak-anak saudara, anak-anak buah. Besok air raya anak saudara tak tahu rumah, kita mengamuk. Nama anak saudara, mana ni ingat pakcik? Bapak dia bukan tahu aja. Oh, kita hentam. Cek balik. Wow. Sebab tu saya bilang, ingat kita belajar ni ada teguran.
untuk saya dan awak jadi correction. Jangan kita belajar, kita ingat kita orang bagus. Akhirnya nanti Ustaz Ahmad Dari punya murid kata dia bagus, Ustaz Daud kata dia punya murid bagus, Ustaz Roslan kata dia punya murid bagus, saya kata murid saya bagus. Akhirnya semua yang tak lulus. Dia cek Allah. Jadi ini kita katakan apa ni gembirakan. Jadi nak ingat bila kita duduk istirahat, apa ni duduk tawaduk, kalau tak dapat sudah dia orang sebelah duduk tawaduk, kaya akhir dia duduk tawaduk. Memang awak tahu tu afdal, tapi awak gembirakan dia dapat. Jangan berentak-rentak dia duduk tawaduk, awak tu tawaduk, tolak menolak sampai 4 kaki orang. Astagfirullah. Aku dapat nama Allah sedang tengok tau. Kita buat kejahatan pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang. Subhanallah. Jadi itu balik pada tadi. Maka dikatakan ada pun yang kita baca tadi, semua dalam duduk dalam sembahyang ialah ihtiras, kecuali duduk tahiyat akhir sunat dengan tawarruk, berdasar dengan hadis daripada Imam Bukhari. Imam Ahmad mengatakan apa? Bagi mazhab Hanbali, dia menyukai semua duduk secara ihtiras. Mazhab Hanbali dia tak ada tawarruk, semua ihtiras, dengan tahiyat akhir pun ihtiras. Mazhab Hanbali, tahiyat akhir pun ihtiras. Sebab tu kadang-kadang kita bukan nak menyalahkan asal, tapi kita nak betulkan. Di masjid, budak-budak Melayu ni sembahyang, orang tua ke orang muda ke sembahyang, bila angkat syahadat almiyah, la ilaha illallah, tangan goyang, tapi duduk tawaduk. Tangan goyang ni mazhab Hanbali, cara duduk tawaduk tu mazhab Syafi'i. Macam awak satu perbuatan dua mazhab pakai, masa dia tak faham. Kalau dia nak ikut gaya nak tangan goyang, okey silakan, itu mazhab Hanbali. Duduk pun mesti duduk cara Hanbali, duduk ihtiras. Ini dia duduk tawarruk tapi tangan goyang. Dia kata lepas sembahyang, awak pasal goyang tangan, oh saya ikut Nabi. Macam mana awak boleh ikut Nabi? Awak jumpa Nabi? Awak jumpa Nabi ke awak boleh cakap awak ikut Nabi? Awak tak ikut Nabi, awak ikut ulama. Jadi kalau ikut ulama, biar awak tahu ulama yang awak ikut tu kaedah dia macam mana. Ulama mana awak ikut? Kalau awak tak tahu, kita beritahu itu mazhab Hanbali. Dan kalau awak ikut mazhab Hanbali gerak jadi, bermakna duduk awak pun mesti ihtiras. Kerana mazhab Hanbali tak ada tawarruk. Jadi ini tak faham. Ini kita duduk kat masjid lah pun, rambut panjang, ramai lebat, gerak kokoh, buat. Dia tengok Allah. Ya, jadi orang-orang alim bila tengok, orang alim pandang kita bukan bagus, kita ingat kita hebat. Orang alim pandang bodoh. Arwah guru saya ni bodoh ni orang sembahyang dia. Garang guru-guru saya yang ada lembut, yang ada garam. Yang garam ni mulut kasar. Ni bodoh ni. Subhanallah. Ada satu guru saya, dia kejar dengan tongkat dekat Masjid Kasim, saya ingat tu, dia kejar. Dia kejar orang tu, dia kejar dengan tongkat. Syekh Muhammad Al-Qadri, moga-moga terangkan dulu. Mana orang-orang alim ni, dia adalah fi'il-fi'il dia. Jadi kita tak boleh kata, mana orang alim ni, nak pukul orang, nak cakap pula kasar-kasar, bodoh, goblok, bangang. Mana ni? Awak yang ini orang alim, dia ada fi'il masing-masing. Macam mana sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar, orangnya lapang dada. Sayyidina Umar, sikit aja aku tarik pedang. Sikit aja tarik pedang. Nabi kata, Umar, biarkan dia Umar. Kan gitu, Sayyidina Umar main nak letak aja. Sayyidina Bakar tak macam gitu pula. Jadi kita juga orang alim, kita tak boleh kata, mana ni ustaz ni, dia suka cakap bodoh-bodoh kau orang, bodoh dia macam ni. Jangan awak tengok sahabat Nabi. Subhanallah, pasal mereka ni ada akhlak masing-masing. Cuma kita ikut yang baik. Ikut yang baik betul. Baik, berbalik padanya dikabarkan
Ada pun dikata bagi mazhab Imam Hanbali bahawa dikata semua duduk dengan cara iktiras adalah berpandu dengan hadis Imam Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan bagi mazhab Imam Malik, semua duduk dalam sembahyang ialah duduk tawarruk. Imam Malik semua duduk antara dua sujud, duduk tayat awal, apa lagi tayat akhir, semua tawarruk. Baik, satu pembetulan ya, iaitu dikata pada semua duduk secara iktiras itu mazhab Hanafi. Ini betul, mazhab Hanafi. Ini bukan Hanbali, mazhab Hanafi. Baik, pada yang dikabarkan sini, adapun bagi mazhab Imam Hanbali, dia kata sini seperti mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Hanbali seperti Imam Syafi'i. Balik pada masalah, jika mana makmum masbuk, makmum terlambat. Jika makmum terlambat, awak faham, bila dia terlambat, maknanya ada satu rakaat dia kurang. Setidak-tidak, betul? Kadang-kadang 2 rakaat, kadang-kadang 3 rakaat dia kurang. Dia masuk, dia mungkin imam sudah rakaat kedua. Kalau sembahyang Isyak, rakaat kedua bermakna dia kena tambah beberapa rakaat. Imam rakaat kedua, dia masuk. Nanti kalau imam tayat akhir, dia kena tak bangun nanti lepas imam beri salam, tambah berapa rakaat? 3. 2. Ha? Isyak. Isyak? Imam sedang rakaat kedua. 1 lah. Apa pula jadi 2? Imam rakaat kedua, tengah berdiri, dia masuk. Mana dia dapat rakaat tu tak? Kan? Jadi kurang ni 1. Mana boleh jadi 2? Lain kalau imam rakaat ketiga, baru dia tambah 2 rakaat. Saya tak kata imam tengah sujud rakaat kedua. Kalau imam tengah sujud rakaat kedua, baru dia kena tambah 3. Faham? Subhanallah. Jadi awak kena hati-hati dalam jawapan fikih. Baik, balik pada tadi. Jadi makmum masbuk, dah kira dia mesti ada kurang rakaat lah. Tak payah nak cakap kurang 1, kurang 2. Masbuk bermakna mesti ada kurang rakaat. Baik, bila mana imam yang diikut tayat akhir, makmum masbuk naklah duduk iftiras. Walau semua orang duduk tawaruk kerana mereka tayat akhir, mereka mu'afid. Mu'afid makna dapat imam daripada awal rakaat. Dapat imam pada awal rakaat, mu'afid. Orang yang dapat bersama imam daripada awal rakaat sampai akhir, itu nama makmum mu'afid. Bukan munafik tau. Baik. Tapi bila mana kita
dia pergi semayang kat rumah atau di masjid, kita terlambat, imam dah mula semayang, dah sujud rakaat pertama, ataupun dah iktidar rakaat pertama. Dan iktidar bermakna awak tak dapat tu rakaat, bermakna awak masbuk. Jadi awak ada hutang, sama ada berapa rakaat, itu tengok macam mana keadaan. Bila imam duduk tawaruk, makmum masbuk naklah duduk iftiras. Duduk iftiras. Baik, dia kata ni, tetapi andai kata makmum masbuk ni terlajak, dia pergi duduk tawaruk pula. Dia duduk tawaruk, dia baca tahiyat. Tapi bila imam beri salam, dia teringat, mana aku boleh beri salam? Mana aku boleh beri salam? Betul tak? Dia kurang rakaat. Dia bangun. Maka tidaklah sujud sahwi. Tidaklah sujud sahwi. Pasal dia tak sengaja. Jadi tidak makruh dan tidak sujud sahwi. Tapi kalau dia sengaja, dia tahu ni, dia kena tambah rakaat lepas imam beri salam, tapi dia pergi duduk tawaduk, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dia sengaja, dia tahu ni aku kena tambah rakaat, tapi duduk tawaduk juga. Lain kalau dia sakit. Ingat kalau sakit tu darurat. Darurat selalu menghalalkan benda yang tak boleh. Itu kaedah hukum. Darurat dia mesti menghalalkan benda yang tak boleh. Dia sakit, dia tak boleh duduk iftiras, sakit pinggang atau sakit lutut, apa pun baik, dia duduk tawaduk, boleh reda sikit. Duduk iftiras, oh tak boleh. Itu maaf. Ya, jadi kita sembahyang kat masjid, nak ingat, di masjid ada orang alim. Di masjid ada orang alim. Kadang-kadang dia ni abang-abang, driver taxi, postman, policeman, pakcik-pakcik biasa, tapi ilmu dia ada. Awak sembahyang baik-baik, sebab orang perhatikan. Yang kata, oh saya sembahyang, saya tak ingat orang, saya ingat Allah. Betul, awak ingat Allah. Tapi khusyuk tu bermula dengan memperbaiki ibadat. Bukan khusyuk tu syok sendiri dengan Allah, tapi tak kisah ibadat. Kerana apa dalilnya? Pernah seorang sahabat masuk sembahyang depan Nabi SAW. Apabila lepas habis dia sembahyang, dia nampak Nabi, dia bangun, dia pergi salam Nabi. Dia salam Nabi, habis dia salam, Nabi kata, "Qum sallu." Kata Nabi, bangun, sembahyang balik. Dia kena ulang balik sembahyang. Dia pun sembahyang balik. Habis dia sembahyang, dia pandang Nabi, Nabi kata Nabi, ulang balik. Wahai dia, ni semua ingat Allah, tapi lepas sembahyang, Nabi suruh ulang balik. Sampaikan banyak kali Nabi suruh ulang, sehingga sahabat ni jadi jenuh lah, penat. Langsung dia kata, "Ya Rasulullah, aku tak tahu apa lagi silap aku. Inilah ilmu aku yang ada, tolong ajarkan aku macam mana sembahyang." Baru Nabi kata, bila mana kamu berdiri, fakabir. Bila mana baru Nabi cakap tak aturan-aturan sembahyang yang terkatib dalam kitab Subul Salam. Kitab Subul Salam dalam kisah. Sebab tu ingat, kita sebenarnya kat masjid, nak ingat bapa-bapa ibu-ibu, ada orang kat belakang dia perhatikan kita. Cuma ada orang kadang-kadang dia nak tegur awak, ada orang dia tak nak tegur sebab dia tahu tegur awak tak boleh terima. Tegur tak boleh terima. Macam satu anak murid saya, dia sembahyang kat masjid, dia sembahyang sunat tadi. Orang sebelah ni, abang-abang lah, baca Quran. Dia sembahyang sunat. Orang yang baca Quran, baca kuat. Jadi anak murid saya tengah sembahyang ni terganggu. Lepas beri salam, dia salam orang sebelah baca Quran. Dia kata, "Bang, sama abang, dan kali kalau ada orang sembahyang, abang tak boleh baca kuat-kuat, baca pelan-pelan." Betul tak? Abang ni jawab apa? "Oh, itu sembahyang wajib aja baca pelan. Main sunat dulu." Astagfirullah. Bila dia mengadu saya kata, "Beritahu saya nak kejam nak tongkat lah. Aku nak ketuk kepala." Orang ajar fitnahkan agama Nabi Muhammad SAW. Asbabul urut. Dia ni kalau ayat Quran asbabul nuzul. Sebab apa ayat ni turun? Qul ya ayyuhal kafirun. Sebab apa ayat ni turun? Dia ada sebab. Itu asbabul nuzul. Tapi kalau hadis Nabi asbabul urut. Sebab apa Nabi cakap? Nabi cakap bila kamu baca Quran pelan kan,
Dia ada cerita. Cerita dia apa? Satu ketika Nabi di masjid, ada satu orang tengah sembahyang sunat. Yang di sana pula satu orang sedang baca Quran. Kuatkan, dia kuat bacaan sembahyang sunat. Nabi nampak, terus Nabi tegur yang baca Quran. Kata Nabi, kalau kamu itu baca Quran, pelankan di sisi orang sembahyang. Masing-masing bermunajat dengan cara masing-masing. Jadi perkataan masing-masing munajat tu sembahyang wajib ke sembahyang sunat? Sunat. Masing-masing perkataan masing-masing kan orang Melayu. Awak orang asli kan? Tak faham. Masing-masing, mana dia nak baca, dia nak sembahyang. Masing-masing munajat menghadap Allah. Maka jangan ganggu orang. Datang siuk, jahat ni berapa? Sembahyang fardu dia baca pelan. Kalau orang sembahyang fardu, awak langsung tak boleh baca. Betul tak? Kan? Orang sembahyang fardu, awak langsung tak boleh baca. Kenapa kami ni? Awak kan ikut sembahyang. Kenapa? Kenapa nak kawak aku lah? Sampai saya pesan dia, tolong cari. Pergi masjid tu, kalau awak jumpa, cari dia. Itu marah betul. Nak ketuk dengan tongkat sekali. Orang ajar dia fitnahkan agama Nabi, dia terbalikkan. Dia tak faham bila Nabi cakap ni. Itu orang kita, dia suka menjawab. Orang tegur dia menjawab yang bukan-bukan, akhir rosak sistem Islam. Subhanallah. Jadi ini dikatakan, itu yang saya kata. Kadang ada orang, dia nampak awak semain kat masjid, ada silap, dia tak nak tegur. Bukan dia tak nak tegur awak, pasal dia tak nak kira macam ni. Dia tegur je, cakap, oh itu semayang dekat kampung kini, ni semayang kat lain, orang Melayu lain. Jadi lain juga. Aduh, dia nak jawab. Tolok, lampu colok bagus lah. Ni tolok ni tak bagus. Baik, balik pada jadi khabar kat sini. Dan duduk, dan hukum duduk tahiyat bagi yang mau sujud sahwi bagaimana? Awak nak bikin sujud sahwi. Sujud sahwi ni adalah sujud nak menutup kelupaan. Sebelum kita lanjutkan, yang kita kenal sikit lah apa tu sujud sahwi. Sujud sahwi ni ada dengan dua sebab. Sama ada awak terlupa dalam sunat abaat atau terlupa dalam rukun sembahyang. Terlupa dalam sunat abaat atau terlupa dalam rukun sembahyang. Itu satu. Bila cakap sunat abaat, awak mesti lebih tahu dah. Dalam sembahyang ada dua jenis sunat. Sunat abaat, sunat aihad. Sunat abaat ada 7 saja. 7 perkara di sunat abaat. Ada kitab dia pecah-pecahkan 7 tu sampai 20. Tapi sebenarnya kalau ringkaskan 2. Kalau sederhanakan 7. Kalau nak pecah-pecahkan dia bagi 20. Baik, saya ambil 7 sunat abaat. Tapi sunat aihad banyak betul. Sunat abaat, sunat berat. Sunat berat. Sunat aihad, sunat ringan. Sunat abaat contohnya tahiyat awal. Itu sunat abaat, tahiyat awal. Sunat abaat baca selawat kepada Nabi dalam tahiyat awal. Sunat abaat doa kunut. Itu berat. Contoh ni, cukup dah 3, dia ada 7. Kalau sunat aihad banyak. Angkat tangan, nak rukuk, baca takbir, Allahu Akbar. Yang takbir akhiran wajib. Itu rukun. Allah nak masuk niat, Allah itu wajib. Tapi bila nak rukuk, Allahu Akbar, Allah, Sami Allah, itu semua aihad. Baca subhan Rabbi A'la wa bihamdi, aihad. Rabbi firli warhamni, itu aihad. Baca surah, aihad. Iftitah, aihad. Ringan. Jadi kalau yang aihad tertinggal, tak boleh sujud sahwi. Kalau aihad tertinggal surah, tak boleh sujud sahwi. Sujud sahwi batal. Saya dalam sujud tak baca subhan Rabbi A'la wa bihamdi. Saya teringat bonus boleh habis dah. Mana boleh habis. Kata imam Allahu Akbar, tak baca macam mana, tak boleh sujud sahwi. Pasal di sunat ringan. Tapi kalau doa kunut, doa kunut, awak tertinggal sengaja atau tak sengaja. Sengaja tinggal, kena sujud sahwi. Tak sengaja, terlupa, kena sujud sahwi. Baik, itu sunat abaat.
Kalau makna awak tak payah bayar. Doa kunut tak payah bayar. Kalau tertinggal tak payah bayar. Tak payah nak bangun balik, nak ulang doa kunut. Bangun balik batal. Kalau sudah sampai awak tahap tunduk, turun ni sudah tahap duduk, macam seakan menyangkung, tak boleh bangun balik. Terus sujud. Awak bangun balik, batal sembahyang. Kalau baru bergerak sikit, teringat doa kunut, boleh tinggi balik. Kayak awal sama juga. Ya, awak tertinggal, awak dah berdiri, tak boleh duduk balik. Baik, itu sunat abad, tak payah bayar balik. Tapi sunat sujud sahwi. Manakala rukun, rukun kena bayar. Tak bayar, sujud sahwi pun tak sah. Terlupa Fatihah. Terlupa Fatihah. Dah habis kita apa, awak dengar imam baca, ya, kemudian awak ada perhatikan tajwid dia ke apa-apa, awak ayat, imam buka, awak perukuk, tak baca Fatihah, awak kena bangun balik. Awak kena bangun balik, baca Fatihah. Kalau awak tak bangun balik, sembahyang awak tak sah. Kalau awak ikut imam, awak tak nak bangun balik, boleh. Tapi imam tahiyat akhir, awak tak, awak duduk tahiyat, bukan akhir. Tahiyat hormat imam saja. Imam beri salam, awak kena tambah rakaat pasal tak baca Fatihah. Jadi kalau sembahyang isyak, awak bikin 5 dah. Yang sebenarnya bukan 5, yang satu tak pakai. Apa pasal? Tak ada Fatihah, tak pakai rakaat. Baik, ini kena bayar. Selawat dalam tahiyat akhir wajib, rukun. Kalau awak dah baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa assalam, batal. Awak tak boleh kata tak apalah, ya, saya fikir sujawi, tak boleh. Kena bayar balik tu selawat. Masuk balik sembahyang, baca selawat balik, ulang balik salam. Ulang balik salam. Salam tadi tak pakai. Itu rukun. Baik. Jadi kalau awak nak bikin sujud sahwi, sujud sahwi ni buat bila dalam tahiyat akhir. Selepas habis baca semua tahiyat dah selesai, sebelum salam nak buat tahlil, nak buat sujud sahwi. Maka duduk dia macam mana? Maka dia kata, bila berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Syarah Muslim, duduk, ya, iaitu dia kata sini bila seseorang nak buat tahlil, nak buat sujud sahwi dalam tahiyat akhir, maka naklah dia duduk secara duduk iftiras. Nak bikin sujud sahwi ni kena duduk iftiras. Baca tahiyat walau tempat lapang. Adik, saya sembahyang sunat tau, cuma saya tadi tertinggal, ya, apa ni kata orang, abad. Apa yang awak abad, awak tertinggal, awak mesti tahu apa abad, ya. Kalau dalam sembahyang sunat, apa yang abad tadi? Ada abad tak Zaid dalam sembahyang sunat 2 rakaat? Selawat tak ni? Selawat saya akhir. Itu bukan abad, itu rukun. 2 rakaat. Ada tak Rawi? Jalan ada. 2 rakaat. Ada abad tak? Tak ada abad. Dia tak ada abad. Ya. Baik, jadi kalau apa ni dikatakan, katalah awak sembahyang subuh seorang, sembahyang fardu subuh seorang, doa kunut tertinggal, ya, awak dah pilih doa kunut tak baca. Baik, habiskan sujud pertama, doa sujud kedua, terus awak nak tahiyat akhir. Nak tahiyat akhir, ya, tapi duduknya iftiras. Pasal awak kena buat sujud sahwi. Duduk iftiras, duduk antara dua sujud. Baca tahiyat akhir sampai habis. Dah habis semua tahiyat akhir, sujud 2 kali. Waktu bergerak nak sujud ekstra 2 kali tu sunat niat dalam hati. Saja aku sujud sahwi. Niat tu sunat. Tak niat pun sah. Sujud sekali, adalah doa duduk sujud sahwi, ada doa dia. Tak tahu baca subhanallahi a'la wa bihamdi. Tak tahu juga subhanallah. Tak tahu diam-diam sudahlah. Dia subhanallah. Sujud, duduk antara sujud, tak payah baca Rabbi Fili je. Duduk antara sujud. Dia duduk antara sujud lagi sekali. Dia 2 kali sujud. Sujud, kemudian bila dah habis sujud kedua, maka ubah. Pasal awak nak beri salam. Ketika nak beri salam, sunat ubah duduk cara tawaruk. Itulah perkataan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim.
dalam syarah Muslim. Bila nak beri salam, duduk tawaruk. Selagi belum nak beri salam, nak buat duduk sawi, duduk iftiras. Jadi ibu, ni berkat kita belajar. Bila ini ilmu tau, ilmu yang awak nak pakai, saya nak pakai buat beramal. Buat beramal. Jadi bila kita sembahyang, kita tahu apa yang kita buat ni semua ada belajar. Jangan kita buat, kita tak belajar. Akhirnya kita tahu macam mana ni, betul ke buat ni. Macam awak baca Quran, awak bila nak kata ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alamin ni berharkat. Kalau awak belajar, sedaplah. Awak tahu dia berharkat. Tapi kalau awak tak belajar, Alamin, oh tadi Ar-Rahmanir Rahim, dengan bunyi lain. Jadi saya tahu awak belajar, alhamdulillah awak tahu ni akad ni 4 ke, akad ni 2 ke. Jadi itu tadi. Baik, insya-Allah sambung kita masalah 413. Muka surat sama 243.